Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Waliuddin bin Ahmad Syukri. Nombor kad matrik saya adalah AA181788 dan saya di sini wakilkan untuk adik kumpulan saya untuk membentangkan tentang 4 perkara, iaitu yang pertama adalah pengenalan, yang kedua adalah permasalahan kajian, ketiga adalah objektif kajian dan yang terakhir adalah skop kajian. Okey, yang pertama bagi pengenalan. Untuk projek final year project ini bagi subjek final year project student electrical engineering, kami telah melaksanakan satu projek mesin yang mop yang dapat berfungsi secara automatik. Mop ini dapat berfungsi secara automatik dengan menggunakan beberapa komponen elektronik, iaitu Arduino Uno, N298N motor driver dan sebagainya. Kami merasa mesin ini sangat sesuai untuk para suri rumah yang sibuk bekerja dan juga orang tua, iaitu warga emas kita sendiri. Bagi kami, jika pengguna itu menggunakan mop dengan terlalu lama, mungkin akan merasa letih dan mungkin akan merasa sakit badan sedikit. Oleh itu, kami berharap dengan mop ini dapat bantu mengurangkan beban mereka dan dapat mengurangkan masa bekerja mereka. Seterusnya, saya akan membentangkan topik yang kedua, iaitu permasalahan kajian. Projek yang kami laksanakan ini dan menurut perhatian kami dapati terdapat beberapa masalah dalam sesebuah keluarga. Disebabkan ini, kerja pembesaran mereka dalam rumah kurang dilakukan ataupun dilakukan secara terburu-buru. Oleh itu juga, pembersihan dalam rumah mereka akan menjadi kotor dan mungkin akan kurang kelihatan bersih. Antara perkara yang kami dapati punca masalahnya adalah dua, iaitu yang pertama adalah faktornya ahli-ahli keluarga yang sering bekerja, yang sibuk dengan bekerja mereka. Untuk menjaga ekonomi yang baik, ibu bapa perlulah bekerja keras untuk menjaga ekonomi keluarga mereka. Oleh itu, mereka akan pulang lewat dan tiada masa untuk melakukan kerja pembersihan rumah. Dan ini juga adalah salah satu punca yang boleh menyebabkan kerja pembersihan rumah yang tidak dilakukan dalam ahli-ahli keluarga mereka. Dan yang kedua adalah penat dalam melakukan kerja-kerja rumah. Suri rumah yang sibuk selalunya akan membuat kerja-kerja rumah yang lain seperti mencuci pinggan, memasak, mencuci pakaian dan lain-lain. Tambahan pula, warga emas yang tinggal seorang diri, yang anak-anaknya mereka telah besar dan dewasa dan mempunyai kewangannya sendiri dan tinggal di rumahnya sendiri. Dan kerja-kerja yang rumah pasti akan dilakukan oleh mereka, oleh warga emas itu sendiri. Ini juga adalah menjadi punca yang mereka akan letih dalam melakukan kerja-kerja rumah lain dan tidak ada masa untuk memop lantai untuk memastikan rumah mereka sentiasa bersih. Seterusnya, saya akan membentangkan topik yang ketiga, iaitu objektif kajian. Antara objektif kajian yang kami dapati adalah untuk memastikan mesin mop ini lebih jimat penggunaan air dan sabun berbanding secara manual. Yang kedua, untuk meningkatkan mutu pengguna yang sebelum ini menggunakan secara manual kepada automatik. Yang ketiga adalah untuk meningkatkan kebersihan sekeliling daripada perkara yang kotor seperti berminyak, virus dan bakteria. Dan yang terakhirnya adalah untuk kami mengkaji bagaimana sistem Arduino Uno dapat dimasukkan ke dalam alat pencuci seperti mop dan untuk menepati kebersihan yang secara maksimum. Sekarang saya akan membentangkan topik yang keempat, iaitu skop kajian. Terdapat beberapa skop kajian yang ditekankan untuk dalam melaksanakan roboti mop ini. Antaranya adalah proses pembersihan seperti mengemop dapat dilakukan secara automatik. Yang keduanya adalah segala proses mengemop dalam roboti mop ini dijalankan oleh sistem Arduino Uno. Dan yang ketiga adalah dapat mencapai
tahap kualiti kebersihan yang secara maksimum dengan menggunakan mop automatik berbanding secara manual. Dan yang terakhirnya adalah ia amat sesuai untuk pengguna yang mementingkan kebersihan tetapi tidak ada masa yang mencukupi untuknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syazrul bin Zulkifli. Jadi saya akan menerangkan tentang metodologi dan juga kesimpulan. Metodologi adalah perkara yang merangkumi kaedah dan prinsip yang digunakan dalam satu kegiatan. Metodologi juga berkait rapat dengan penggunaan catat alih dan kaedah-kaedah untuk menunjukkan perjalanan projek yang dilakukan. Oleh itu, dalam bab ini, segala langkah-langkah pelaksanaan yang kami gunakan, catat alih serta penerangan tentang komponen-komponen akan diterangkan dengan lebih terperinci. Sebelum membuat atau melaksanakan suatu projek, kita perlulah mengetahui kaedah atau tata cara yang khusus bagi melaksanakan proses penghasilan sesebuah projek. Setiap proses ini melibatkan daripada permulaan mendapat tajuk projek. Jadi, berikut merupakan prosedur pelaksanaan projek kami. Pertama, berbincang dan menetapkan tajuk projek. Kedua, menyenaraikan semua komponen yang hendak digunakan dan mendapatkan komponen tersebut. Ketiga, mereka bentuk lita projek. Keempat, pengujian setiap komponen agar semua komponen dapat digunakan. Seterusnya, pemasangan komponen dan pematerian dilakukan. Kemudian, membuat koding untuk setiap lita. Dan akhir sekali, menguji lita sama ada berfungsi atau tidak. Seterusnya, langkah-langkah awal dalam melakukan projek. Langkah awal ini perlulah dibuat sebelum projek berkenaan siap. Antara langkah awal itu adalah dengan memilih tajuk projek, menyenaraikan semua komponen yang hendak diguna dan membuat lita projek. Setiap langkah ini perlu dibuat dengan teliti dan betul agar ia tidak menimbulkan masalah semasa membuat projek nanti. Seterusnya, pemilihan tajuk projek. Pemilihan tajuk yang bersesuaian akan dapat membantu melambangkan taraf pemikiran seseorang pelajar dan setinggi mana tahap pengetahuan mereka dalam aspek elektronik. Setelah projek siap dipilih, tajuk perlulah dibincangkan agar ia mampu menarik minat orang lain untuk mengetahui dengan lebih mendalam mengenai projek yang dibuat. Oleh itu, pada projek ini kami berbincang untuk memberikan nama iaitu Robotic Mop. Kami memberikan tajuk projek ini dengan Robotic Mop adalah kerana kami merasa ia sesuai dengan projek yang kami buat. Mop yang kami buat akan bergerak secara automatik tanpa kawalan daripada pengguna. Oleh itu, kami memberikan nama atau tajuk yang sesuai dengan projek ini iaitu Robotic Mop. Seterusnya adalah pengujian setiap komponen. Sebelum pemasangan komponen dilakukan, antara perkara penting yang perlu dilakukan adalah dengan menguji setiap komponen yang telah dibeli. Perkara ini mesti dilakukan kerana untuk memastikan setiap komponen yang telah dibeli dapat diguna pakai. Selepas komponen siap dibeli, langkah seterusnya adalah kami menguji komponen tersebut sebelum memulakan pemasangan. Contohnya, IR sensor, kami mengujikannya dengan LED. Lampu LED tersebut akan menyala apabila sensor tersebut didekatkan dengan suatu objek. Ini bermakna IR sensor tersebut berada dalam keadaan yang baik. Pengujian komponen ini dilakukan secara biasa atau dengan Arduino Uno. Bagi projek ini, setiap komponen yang hendak diguna ternyata dalam keadaan yang baik. Tiada sebarang masalah yang muncul semasa proses pengujian setiap komponen. Oleh itu, projek ini dapat dilaksanakan semasa proses pemasangan tanpa sebarang masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aiman bin Muhammad Rafi'i. Nombor matrik AA181844. Okey, berikut adalah jadual keputusan yang dibuat sepanjang projek ini dijalankan. Ini dapat dilihat bahawa projek ini siap hampir mengambil masa 4 minggu. Setiap ujian yang dilakukan hanya 1 minggu sekali sahaja. Okay, pada minggu pertama, kami melakukan ujian pertama kepada projek kami. Keputusan ini diambil setelah projek kami siap dirangka dan dibuat. Okay, pada ujian pertama dapat dilihat di sini bahawa
motor DC dengan tayar kami hanya bergerak dalam keadaan perlahan dan ia amat membimbangkan sekiranya tangki air dalam keadaan penuh, roda tayar itu tidak mampu menampung pergerakan mop kami. Jadi bagi mengatasi masalah kami di mana motor DC bergerak secara perlahan, kami membuat kajian bagaimana untuk meningkatkan keupayaan motor DC bergerak dengan pantas. Kami menjumpai satu jalan penyelesaian di mana meletakkan power supply yang baru iaitu bateri 6 volt. Dengan meletakkan bateri 6 volt, motor DC kami bergerak dengan pantas seperti mana yang kami inginkan. Pada minggu yang kedua, kami menjalankan ujian yang kedua. Pada ujian yang kedua, kami masih mencari masalah-masalah yang berlaku ke atas projek kami. Kami telah menjumpai satu masalah yang berlaku ke atas projek kami iaitu pam air. Pam air tidak dapat berfungsi dengan baik di mana ianya tidak dapat mengepam air dari tangki keluar. Jadi hal ini mungkin pam air memerlukan current ataupun current yang tinggi, manakala supply hanya dapat menyalurkan current yang rendah. Jadi bagi menstabilkan current yang tinggi dengan yang rendah, kami menggunakan kapasitor. Penggunaan kapasitor perlu diselarikan dengan kapasitor dan kapasitor. Dengan menggunakan kapasitor, pam air dapat berfungsi dengan baik di mana dapat mengepam air dari tangki keluar. Pada minggu yang ketiga, kami masih melakukan ujian yang ketiga di mana tiada berlakunya masalah-masalah besar berlaku ke atas projek kami. Hanya masalah kecil berlaku di mana proses pergerakan mop kami tidak bergerak seperti mana yang kami inginkan. Proses pergerakan ini bergerak terlalu lambat, mungkin disebabkan masa yang kami setkan ke dalam coding kami terlalu lama. Jadi kami cuba mengubah suai corak masa supaya ini bergerak lebih pantas dan cekap. Pada minggu yang keempat, setelah mengatasi masalah di mana proses pergerakan mop kami yang terlalu lambat, kami melakukan ujian yang keempat supaya bagi memastikan projek kami betul-betul menjadi. Jadi pada minggu keempat, kami menjalankan mop kami. Pada minggu keempat, kami dapati tiada masalah berlaku baik besar atau kecil. Jadi mop kami bergerak seperti mana yang kami inginkan. Setelah siapnya projek kami membuat flowchart bagi meringkaskan cerita proses pergerakan mop kami. Bila dah turn on je mesin, IR sensor akan mengesan objek di hadapan. Sekiranya ada objek di hadapan, mesin akan ke belakang secara automatik. Berlakunya delay, selepas itu mesin akan berpusing ke kanan dan berlaku juga delay. Bila selepas berlakunya delay, pam air akan on selama 2 saat. Selepas 2 saat, pam air akan secara automatik stop. Selepas pam air stop, mesin akan ke hadapan. Selepas mesin ini ke hadapan, segala proses ini akan rotate semula sekiranya IR sensor dapat mengesan objek di hadapan. Sekiranya tiada objek di hadapan, ia akan bergerak ke hadapan dan ia akan berhenti.
Kalau dapat dilihat, inilah hasil lita kami yang mengambil hampir 4 minggu untuk menyiapkannya. Ini terdiri daripada beberapa komponen, iaitu bateri 6V, bateri 9V, Arduino Uno, IR sensor, pump dan sebagainya. Seterusnya kepada demonstrasi. Kami menggunakan dua power supply, iaitu 9V dengan 6V. 9V akan menyalurkan tenaga kepada Arduino dan motor spin. Arduino akan mengeluarkan tenaga, iaitu 9V, akan disalurkan kepada IR sensor, motor driver L298 dengan relay. Disebabkan motor driver L298 disambung dengan dua motor DC, jadi power supply 5V daripada Arduino tidak mencukupi. Jadi kami terpaksa tambah power supply yang baru, iaitu 6V, disambungkan kepada motor driver untuk tenaga itu disalurkan kepada motor supaya pergerakan motor lebih pantas. Seterusnya, relay diguna pakai sebagai switch kepada pump. Dan yang terakhir, power supply kami, iaitu 9V, akan menyalurkan tenaga kepada motor spin kami. Jadi menyebabkan motor spin kami akan sentiasa bergerak. Seterusnya, untuk kesimpulan, daripada perkembangan setiap proses dalam membuat projek ini, kami harap robotik mop ini dapat menjadi salah satu mesin pencuci dan berguna berbanding mop biasa. Mesin ini dapat membantu untuk mengurangkan masa bekerja dan beban bagi seseorang yang sibuk dalam hal kerja lain. Selain itu, mesin ini juga akan membuat kerja dua dalam satu masa, iaitu apabila mesin ini siap memberus, ia akan langsung mengelap kerana terdapat kain fiber yang terdapat di belakang berus. Hal ini adalah faktor yang baik untuk mengurangkan beban bagi seorang pengguna. Dalam projek ini, penggunaan IR sensor terbukti amat membantu bagi mengelakkan mesin cepat rosak. Hal ini adalah kerana ia dapat mengesan objek atau halangan dengan cepat. Kos untuk membuat projek ini tidak terlalu mahal kerana ianya memerlukan beberapa komponen saja. Jadi, berikut merupakan cadangan untuk penambahbaikan projek kami. Bagi projek ini, tujuan utamanya adalah untuk memenuhi kehendak pengguna, iaitu dengan berfungsi sebagai mesin pencuci lantai yang menggantikan mop biasa. Oleh itu, beberapa cadangan dan juga penambahbaikan perlu diambil berat bagi membuatkan mesin ini lebih berguna untuk pengguna. Jadi, cadangan yang dapat dikemukakan adalah seperti menggantikan bateri yang lebih besar dan tahan lama. Pada projek ini, kami menggunakan bateri biasa saja untuk menghidupkan mesin ini. Penggunaan perlu sentiasa membeli bateri baru apabila mesin ini kehabisan kuasa bateri. Perkara ini juga adalah salah satu pembasiran bagi pengguna kerana selalu menghabiskan duit hanya untuk membeli bateri. Seterusnya cadangan adalah pada penggunaan sensor. Dalam projek ini, untuk mengesan halangan pada bahagian depan, ia menggunakan IR sensor. Tapi projek ini hanya menggunakan satu saja sensor, iaitu pada bahagian depan. Cadangannya untuk menambah sensor pada bahagian belakang mesin juga. Oleh itu, peratus mesin ini untuk melanggar sesuatu akan berkurang kerana terdapat dua sensor. Selain itu, IR sensor juga boleh digantikan dengan ultrasonic sensor kerana kedua-dua fungsinya adalah sama. Walaupun begitu, penggunaan ultrasonic sensor adalah lebih baik berbanding IR sensor. Projek ini menggunakan IR sensor kerana ia lebih murah daripada ultrasonic tersebut. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.